أمسينا وأمسى الملك لله الحمد لله لا شريك له لا إله إلا المسلم أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى ديننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان المشركين أما بعد الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati Allah SWT, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah SWT yang telah memimpin kita, membimbing kita ke arah ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita apabila kita menghidupkan rumah Allah, memakmurkan rumahnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk kita terus membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita, memperelokkan bacaan, mentadaburi ayat-ayat yang kita baca, mengetahui maksud-maksudnya, menghayati maksudnya, berusaha untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, kita berada di 10 akhir bulan Rajab, dan kalau ikut malam ini 27 Rajab, dan saya difahamkan malam besok ceramah khas tentang Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Khalidi Idris. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripada penghayatan kita terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj yang saban tahun kita peringati, bukan hanya untuk diperingati dan diingati, tetapi untuk diikuti dan diambil inspirasi untuk kehidupan kita, untuk menempuh kehidupan yang lebih mencabar, sebagai pembimbing kita menuju ke jalan yang Allah ridai. Dan insya-Allah seperti biasa kita masih berada dalam pembahasan hadis-hadis tentang fadail Al-Quran ataupun fadilat Al-Quran, fadilat membacanya, membaca dan mengamalkannya, dan banyak perkara-perkara yang telah kita sebut tentang kelebihan-kelebihan membaca surah Al-Ikhlas, yang mana Rasulullah SAW menyebut bahawa surah Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Quran. Kalau siapa yang baca, ganjaran pahalanya menyamai sepertiga Quran. Maksudnya kalau kita baca 3 kali Qul huwallahu ahad, maksudnya kita menyamai satu Al-Quran dari segi ganjaran pahalanya. Ini tidak menghalang kita untuk membaca surah-surah yang lain. Jangan kita berhenti membaca yang kononnya kita dah banyak dah pahala kita, satu Quran kita capai. Tidak. Dari segi petunjuk, dari segi hidayah, kita perlu membaca seluruh Al-Quran. Dan memanglah Allah memberikan kelebihan bagi surah Al-Ikhlas ini. InsyaAllah kita sambung lagi pembacaan hadis-hadis lain yang berhubungan dengan kelebihan-kelebihan surah-surah tertentu. An Anas radhiyallahu anhu, dikatakan daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah. Qul huwallahu ahad." Qala, "Inna hubbaha adkhalakal jannah." Rawahu Al-Tirmizi wa qala hadis hasan. Rawahu Bukhari fi sahih ta'liqan. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai surah Al-Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad." Ya Rasulullah mendengar salah seorang sahabat menyatakan kecintaannya kepada surah ini.
Baginda bersabda, sesungguhnya kecintaanmu kepada surah ini akan memasukkanmu ke dalam syurga. Masya Allah. Jadi bukan calang-calang. Kalau orang yang masuk syurga ni bukanlah calang-calang orang, maksudnya orang yang Allah cintai, orang yang Allah ridai. Dengan membaca Al-Quran ini ataupun mencintai surah ini, Allah sayang, Allah mencintai orang yang membacanya karena kecintaannya kepada surah tersebut, ataupun surah Al-Ikhlas ini. Penjelasan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas dan penegasan tentang pahala bagi orang yang membacanya sekali seperti membaca surah atau membaca Al-Quran sepertiga daripadanya. Kerana ilmu Al-Quran itu terbahagi kepada 3 bahagian: ilmu tauhid, syariat dan akhlak. Sedangkan ilmu tauhid itu terkandung dalam surah Al-Ikhlas. Intipati bagi tauhid itu terkandung dalam surah Al-Ikhlas. Kalau kita tengok daripada awal sekali, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu tunggal, Allah itu Maha Esa, Allahus Samad, Allah lah tempat segala tumpuan dan pergantungan. Semua makhluk bergantung kepada Allah, walaupun mereka tak tahu bahawa sebenarnya Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, dan mereka menyembah selain daripada Allah. Ini tengok pelik. Bayangkan orang tersebut bagi baik, buat baik kepada kita, tapi kita berterima kasih kepada orang lain. Salah alamat kan? Salah alamat. Dia bagi kepada kita kebaikan, kita terima kasih kepada orang yang tidak ada kaitan langsung. Dan begitulah orang kafir. Mereka ini memuji, bahkan menyatakan bahawa yang mereka memberikan rezeki kepada mereka adalah Tuhan mereka yang sekian-sekian. Padahal Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allahus Samad, Allah adalah tempat berpaut, tempat bergantung sekalian makhluk, termasuk kita semua. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini tauhid semua ni, tauhid semua. Allah Esa itu tauhid, mengesakan Allah. Allahus Samad, satu-satunya tempat bergantung, tempat meminta, tempat memohon. Bergantung kepada selain daripada Allah, itu syirik. Perkara-perkara yang memang kita tak dapat nak bergantung lah. Bukan maksudnya kita tidak boleh minta kepada manusia. Boleh kita minta kepada manusia perkara yang dia boleh penuhi keperluan kita. Bukan maksudnya bila minta dari makhluk ni jadi syirik. Tak. Tengok perkara-perkara yang memang manusia boleh bagi. Tolong angkat kursi, tolong bawa air untuk saya, tolong saya pergi ke hospital. Benda-benda yang manusia boleh penuhi, silakan, tidak ada masalah. Tidaklah mensyirikkan. Tapi benda-benda yang tolong bagi aku anak, aku menginginkan anak, kata aku tak ada anak, bagi aku rezeki, bagi aku apa-apa yang memang manusia tidak mampu untuk memenuhi niat ataupun hajat tersebut. Ini yang disebut sebagai syirik. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sedangkan ada kepercayaan-kepercayaan lain yang meyakini bahawa selain daripada Allah tu ada Tuhan-Tuhan lain. Inilah bagi kepercayaan mereka lah. Jadi itu bagi Islam itu merupakan kesyirikan yang sangat jelas. Kesyirikan yang sangat jelas, menduakan Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka dia tidak sedikit pun sama dengan makhluk. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, itu satu kesyirikan yang sangat jelas, sangat besar. Jadi semuanya berhubung kait dengan tauhid. Jadi ayat ini mencerita tentang antipati, bagaimana sifat Allah yang Maha Esa, yang wajib untuk manusia ketahui, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang mencintai surah ini, berdasarkan kepada intipati dan kandungan daripada surah Al-Ikhlas ini. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam tara ayatin unzilat hadhil lailah lam yura mithluhunna qat
Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Rawahu Muslim. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kamu perhatikan beberapa ayat yang diturunkan malam ini, malam ketika peristiwa ini berlaku, malam diturunkan ayat Quran, surah Al-Falaq dan An-Nas. Tidakkah kamu perhatikan beberapa ayat yang diturunkan pada malam ini, di mana tiada bandingannya sama sekali, Masya Allah, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Pendek surah ini. Kadang-kadang ada orang kata, alah, tak ada surah lain kena dibaca. Sikit-sikit surah Al-Falaq, saya sudah sikit-sikit surah Qul bin Nas, sikit Qul Huwallahu Ahad. Tak ada surah lain kan? Jangan main-main ya. Surah ini surat yang Qul Huwallahu Ahad ni, kita tengok ganjaran pahalanya sangat besar. Tidak ada satu surah pun ataupun ayat pun dalam Al-Quran ini yang boleh diremehkan. Siapa yang meremehkannya mengarah kepada kekufuran. Nauzubillah min zalik. Ini ayat-ayat Allah, semuanya mukjizat Allah, mukjizat daripada Allah, sangat hebat. Jadi Rasulullah menyebutnya, tidakkah kamu perhatikan, ini adalah ungkapan kekaguman, kagumnya Rasulullah SAW pada surah Al-Falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas. Lam yura mithlahunna, tidak ditemukan ayat-ayat Al-Quran yang berisi permohonan perlindungan selain daripada dua surah ini. Ini surat yang paling agung, yang cerita tentang bagaimana manusia ni mesti minta perlindungan daripada Allah saja. Tak ada surah lain yang seperti sebanding surah ini. A'udzu, aku berlindung, aku mohon dilindungi dan dijaga. Al-Falaq, waktu subuh. A'udzu bil falaq min syarri ma khalaq. Kita tengok lagi ayat hadis yang lain. Nanti kita tengok bagaimana pembahasan ulama tentang surah ini. Sebelum kita masuk hadis yang lain ni, kita tengok kita baca sikit lah. Pada zaman Nabi SAW, terdapat seorang bomoh perempuan yang mengenakan sihir hitam ke atas musuhnya, itu Rasulullah SAW. Ialah penyihir ni, orang yang kafir, membenci kepada Rasulullah. Dan kebencian manusia yang kafir ini, salah seorangnya adalah seorang perempuan yang sahirah, seorang perempuan yang penyihir. Dia benci kepada Rasulullah SAW, lantas dia menyihir Rasulullah SAW. Dengan itu Allah menurunkan surah ini sebagai perlindungan daripada sihir tersebut. Mungkin setengah orang menganggap surah Al-Falaq adalah surah yang pendek, yang sesuai dibaca semasa solat sendirian. Memang betul. Kita solat qabliyah ba'diyah, rakaat pertama Qul a'udzu bil falaq, rakaat yang kedua Qul a'udzu bin nas. Okey, tak perlu ayat panjang-panjang. Selain itu, surah ini juga sering dibaca sebagai amalan sebelum tidur, atau di dalam zikir maksurat pagi dan petang. Bukankah Rasulullah mengajar kita sebelum kita tidur, kita baca 3 qul ini, baca kita tiup 3 kali. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Tiup, sapuk seluruh badan kita. Tiup, sapuk seluruh badan kita selagi mana tempat yang kita boleh capai lah. Sebelum kita tidur, di samping membaca surah Ayat Kursi. Seorang Arab Yahudi bernama Labid bin Asim, yang merupakan antara munafik, telah mengenakan sihir kepada Rasulullah SAW. Dia telah mengambil rambut baginda SAW dan membuat 11 ikatan simpulan dan meletakkannya di bawah batu berhampiran telaga bernama Zarwan. Ada setengah ulama menolak kisah ini. Mereka menyatakan Rasulullah ini maksum,
Rasulullah terpelihara, tak mungkin Rasulullah kena sihir. Itu setengah ulama menolak. Setengah ulama yang lain mengakui sabit kata cerita ini. Kisah ini memang betul. Akibatnya Nabi Muhammad SAW telah mengalami kekeliruan dan was-was tentang perkara yang telah dilakukan dan belum dilakukan baginda, walaupun ia tidak mempengaruhi ajaran dan sifat kenabian. Sihir ini tidaklah mempengaruhi kesempurnaan kenabian Rasulullah SAW ni. Itu jadi Rasulullah ni dia macam was-was sudahkah dia buat ini? Tapi taklah terus sangat, tetapi Rasulullah rasa was-was, keliru Rasulullah dalam beberapa perkara. Ketika Rasulullah disihir oleh seorang orang yang penyihir ini. Maka malaikat Jibril turun menghadap baginda SAW dan memberitahu perkara yang sebenarnya. Malaikat ni tahu, Allah yang menceritakan. Mereka Allah SWT ceritakan bagaimana ataupun apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Kasih Allah memang adalah sentiasa dalam pemerintahan Allah. Jangankan Rasulullah, kita pun dalam pemerintahan Allah semua, dalam pantauan Allah semua. Tahu Allah, CCTV Allah lagi dahsyat. Kalau kita letak CCTV kita di sini, tempat angle-angle tertentu jangan masuk, di luar tak masuk. Tapi Allah SWT dia mempunyai pengawasan yang sangat teliti dan sangat halus. Di samping malaikat-malaikat yang menjadi saksi, yang akan menjadi saksi kepada manusia di akhir kelak. Jadi malaikat Jibril ini turun diarah oleh Allah SWT ketika Rasulullah disihir. Rasulullah tak tahu nak buat apa. Maka malaikat Jibril turun memberitahu bahawa baginda SAW telah disihir, dan menyampaikan dua surah, itu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Baginda bersama para sahabat, baginda pergi ke telaga tersebut dan mengalihkan simpulan rambut tersebut dalam telaga diletak. Diletak macam itu untuk apa? Supaya Rasulullah ni tak dapat mencapai ni, tak dapat nak detect di mana. Kalau orang kena sihir, dan dia letak ni bohol, macam simpulan ni, letak ditanam dalam tanah, tak tempat-tempat tertentu ni, untuk menyakitkan dia. Itu sebenarnya. Jadi berlaku sihir ini diambil daripada rambut Rasulullah ni. Tapi Allah SWT yang membantu Rasulullah SAW dengan mengirimkan Jibril. Ketika setiap kali surah dibaca, Qul a'udzu birabbil falaq dibaca, simpulan ataupun bohol ataupun ikatan ini terurai, terlepas dengan sendirinya. Dan ketika simpulan ini, simpulan yang ke-11, dia 11 simpulan ikatan. Ketika simpulan yang ke-11 ni, baginda telah bebas dari pengaruh ilmu hitam atau sihir ini. Rujukannya tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut kisah ini. Betul saya katakan tadi, ada ulama yang menolak, terserahlah. Tapi yang menerimanya ramai. Ulama yang menerima dan mengatakan sabit perkara ini. Menurut Abdullah Yusuf Ali, pada waktu zaman ataupun di zaman Rasulullah SAW, terdapat seorang perempuan yang mengenakan sihir kata Rasulullah SAW. Jadi ini di antara sebab nuzul, sebab turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas ni. Kita biasa dengar kan, surah yang paling agung dalam Quran adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, surah yang paling agung. Ayat yang paling agung dalam Quran adalah ayat ataupun ayat kursi. Ayat yang paling agung, surah yang paling agung surah Al-Fatihah. Surah yang paling dicintai Allah, apa dia? Kadang-kadang orang keliru kata Al-Ikhlas. Tetapi Rasulullah tidak menyatakan secara sarahah, secara jelas tentang surah Al-Ikhlas ini sebagai surah yang paling dicintai. Tetapi memanglah siapa yang baca surah Al-Ikhlas ini ganjarannya sekian banyak. Siapa yang mencintainya, maka Allah akan masukkannya ke dalam syurga. Memang jelas. Tetapi ada satu hadis yang cerita tentang bagaimana
bahawa hadis ini menceritakan bahawa surah yang paling dicintai oleh Allah adalah surah Al-Falaq. Ada itu di antara pendapat ulama lah. Perhatikan makna indah dan hadis Uqbah bin Amir yang datang bertemu Nabi SAW berkata, "Ya Rasulullah, bacakan kepadaku beberapa ayat dari surah Hud dan surah Yusuf." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Uqbah, tidaklah engkau membaca satu surah yang paling dicintai oleh Allah dan paling agung di sisinya selain surah Al-Falaq." Hadisnya. Jika engkau mampu untuk tidak ketinggalan membacanya dalam setiap solat, lakukanlah. Kalau kita mampu, baik itu saya katakan mungkin dalam solat fardu, imam ni mungkin susah nak ulang-ulang baca surah tu mungkin komplain. Tapi kita dalam solat sunat kita baca surah lain, baca Qul Al-Falaq. Alam Nashrah rakaat pertama. Kalau kita solat sunat rakaat kedua baca Qul Al-Falaq. Ini surah yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Sehingga Rasulullah menyatakan, kalau engkau mampu, bacalah setiap kali dalam salat tu kau baca Qul Al-Falaq ni. Itu tak susah pun kita hafal dah surah ini. Itu di antaranya. Apa isinya sehingga dia begitu dahsyatnya? Qul a'udzu bil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Waktu subuh ni waktu yang mula fajar sadiq telah memancar dari kejahatan makhluk-makhluk yang dicipta. Waktu, kalau kita tengok dalam hadis Rasulullah ni, bila masuk waktu maghrib tutuplah pintu-pintu, tutuplah segala bekas-bekas air makanan jangan biarkan anak-anak keluar daripada rumah, sebab ketika itulah syaitan berkeliaran di luar. Kalau orang tua dulu kita biasa dengar kan, ni dekat nak malam ni jangan main di luar, syaitan. Memang betul, memang ada hadis, memang ada hadis. Tapi hari ini kita tengok orang tak kisah. Ada lagi yang main takraw, ada lagi yang main badminton, main bola. Dah masuk waktu maghrib dah. Jadi syaitan seronok lah. Seronok syaitan tengok, tak payah dia diganggu, dirasuk dia orang ni. Memang mereka sudah separuh dirasuk dah. Maksudnya dirasuk lah. Saya katakan ni maksudnya mereka ni dah masuk apa namanya jalur kita dah, dia kata. Orang sepatutnya maghrib dah sudah siap-siap nak pergi masjid. Ni masih lagi main bola, main badminton lagi. Bila masa nak solat maghrib. Jadi sehinggalah pada waktu malam. Sebab itu kita tengok pada waktu malam ni kita ada perasaan lain. Sebab dalam gelap ni kita tak nampak. Dalam keadaan terang macam ni kita rasa lain kan. Dan dalam gelap tu memang ada perasaan lain. Dan memang pada waktu itu memang ada syaitan yang bergentayan atau apa bahasa yang tepatnya, berkeliaran untuk mengganggu, mengusik manusia ni. Sehinggalah pada waktu subuh. Jadi Allah menyebut dalam surah ini, dalam terjemahannya, aku berlindung kepada Tuhan yang mengusik waktu subuh. Itu sumpah Allah bersumpah dengan waktu subuh dari kejahatan makhluk-makhluk yang dicipta. Apa makhluk yang dicipta? Macam-macam. Syaitan, jin, iblis, makhluk-makhluk termasuk haiwan yang jahat, manusia yang jahat, makhluk. Selain daripada Allah itu makhluk. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah terhadap segala kejahatan yang ada, termasuklah COVID ni. Termasuklah COVID. Dari kejahatan malam apabila dia telah gelap gelita. Bila gelap gelita tu kejahatan macam-macam. Bukan hanya syaitan yang jahat. Memang waktu dia manusia-manusia pun mula membuka taring dia. Memulakan langkah-langkah dia untuk mencuri, merompak, membunuh orang.
melakukan penganiayaan. Malam itulah malam yang manusia buat maksiat. Sebab orang tak nampak. Orang pergi pub, pergi ke kelab malam. Dia tengok waktu malam memang syaitan ni dia ekstra, kerjanya ekstra malam tu, overtime dibanding siang hari. Siang hari bukan dia tak ada kerja, ada kerja membisik kita tiap masa. Malam tu memang dia, itulah waktu dia, waktu kita tidur suatu malam. Tapi dia tu memang malam tu mereka akan beraksi dengan waktu yang panjang malam ini, dengan gelapnya malam. Jadi Allah menurunkan surah ini agar manusia ni berlindung kepada Allah daripada kejahatan yang bermacam-macam yang ada pada waktu malam. Manusia, syaitan, haiwan dan sebagainya. Dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang meniup simpulan dan ikatan ini yang berlaku pada Rasulullah. Wanita yang menyihir Rasulullah SAW. Bila dibaca surah ini, automatically simpulan-simpulan sihir yang ditanam dalam talaga oleh penyihir ini terbuka. Allah punya kuasa lah. Jadi ayat ini mengandungi permohonan perlindungan daripada Allah daripada kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup simpulan-simpulan dan ikatan, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila didengki. Kita nak minta perlindungan kepada Allah daripada perbuatan jahat manusia, sihir ke apa ke, amalkan surah ini. Sebab itu kita digalakkan ketika tidur, sebelum tidur tu baca 3 kul ni. Pagi hari baca 3 kali. Dalam hadis yang lain dia katakan bahawa setiap selepas salat, kalau kita mampulah baca 3 kul ni. Tapi ya kita tak amalkan tapi kurang-kurangnya kita amal sendiri. Selepas salat dibaca 3 kali. Baca 3 kali. Itu kelebihan surah 3 surah ini. Jadi kalau ada orang dengki ni, Allah pelihara kita. Kalau orang dengki ni teruk sampai ke teruk, menganiaya orang, sampai ke peringkat untuk menyakiti dan membunuh orang. Kalau orang sudah dengki teruk. Kes-kes orang membunuh, ahli parlimen, YB, yang kes-kes yang kita tengok sebelum ini, ada yang 10 tahun, 11 tahun yang lalu, ada yang 20 tahun lebih dah. Kes-kesnya adalah dengki, ada yang sakit hati, persaingan kuasa antara dua, sehingga mereka ni berjumpa pergi tukang sihir ni. Macam mana nak cara menjatuhkan pihak ni? Jumpa Tok Bomo, tukang sihir, supaya menyihirkan orang ini. Sebab apa ni? Sebab dengki. Sebab dengki. Sebab itu dengki ini sangat bahaya. Sangat bahaya penyakit dengki ini. Iyyakumul hasad. Rasulullah menyebut, memberikan peringatan kepada kita semua. Iyyakumul hasad. Hati-hatilah oleh kamu, ataupun jauhilah oleh kamu hasadnya. Sesungguhnya hasad ini ibarat api yang memakan kayu api. Api kalau dia makan kayu api ni, saya ingat dengan rumah yang terbakar. Itulah sebagai ujian Allah lah. Semoga Allah memudahkan urusan mereka. Kalau api ni sudah marak, apa pun di depan dia, kayu memang habis, kain apa lagi, semua habis. Jadi begitulah ibarat hasad dengki ini, dia penyakit yang ibarat api yang kalau ada kayu api ni dia makan habis. Begitulah hasad dengki ini, dia memakan amal-amal baik kita, ganjaran pahala yang telah kita kumpul, makan habis pahala. Jadi orang dengki ni bahaya. Dia macam apa, goni bocor. Banyak dia buat amal, tapi dengki kepada orang lain. Di akhirat kelak tengok tak ada. Tengok goni kosong, bocor sini. Itu hati-hati. Jangan dengki. Boleh dengki ataupun iri hati kepada dua orang datang. Rajulun atahu Allahul ilm atau qala. Orang lelaki diberi oleh Allah ilmu ni, kita iri hati dengan dia. Kita kata alangkah baiknya aku macam dia, dia ada ilmu aku,
dan aku dapat ilmu macam dia, dan aku mengajar orang. Ataupun kita iri hati kepada orang yang ada harta, tapi bukan untuk menjatuhkan dia. Kita kata, banyak harta dia, tengok dia sangat dermawan, banyak orang-orang di Bintuluan dibantu dia diam. Kalau aku macam dia, aku akan ikut macam dia juga. Boleh iri macam tu, tapi iri yang bukan negatif, ya? Iri ataupun dengki yang saya sebut, iri yang memang nak menjatuhkan orang. Tak boleh tengok orang berjaya, ya? Ini yang berlaku dia, ya? Kalangan orang Melayu macam tu, na'udzubillah lah, ya? Bila kedai ni maju, tak lama habis. Ada kisah di Bintulu ini, baru nak buka kedai, kedai makan, tiba-tiba ni kawan-kawan ni tak nampak kedai ni, tak nampak kedai ni. Kata, kami malam tadi pergi sini tak ada kedai ni. Pelik kata. Aku duduk kat sini tunggu kamu datang, kata. Rupa-rupanya dia disihir, sehingga kedai tak nampak. Ini dahsyatnya, begitu sekali dengkinya orang ini, supaya kedai ini tidak laku, dan akhirnya orang ni menumpukan perhatian kepada kedai dia. Kita nak sebut di mana? Ini berlaku di Bintulu. Dahsyat, ya. Apa lagi yang menggunakan pelaris, ini semua sihir, ya? Supaya kedai dia laku ni, ya. Ada satu tip tu, ya. Dia kata macam mana supaya kedai dia laku, ya? Ambil kepala khinzir, letak atas atap sekali. Itu dia punya ni, dia punya tipnya. Sihir lah tu, ya? Pemujaan. Bila dipuji, iblis, syaitan ni, maka dia akan tolong. Pertolongan syaitan itu tidak free, tidak free, tetapi ada tuntutan-tuntutan dia. Apa tuntutan dia? Supaya kamu kufur, syirik kepada Allah dulu. Sudah syirik, barulah dia akan tolong. Dia akan gerak hati manusia, dia akan ini, Allah juga yang mengizinkan sebenarnya, tetapi Allah mengizinkan, kamu yang tanggung risiko. Itu dia, Jadi ini cerita tentang surah Al-Falaq ini. Jadi amalkan setiap hari surah ini. Ketika Covid berlaku ni, dia bacakan juga Qul a'udzu falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Tetapi dibaca dengan penuh penghayatan, Maksudnya kita bayangkan, Kita minta perlindungan daripada Allah SWT, daripada kejahatan makhluk-makhluknya. Jadi itu di antaranya apa yang berlaku. Tengok hadis yang lain lagi, tuan-tuan dan puan-puan, termasuk surah An-Nas lah, Rasulullah, Jibril ni baca, dia baca Qul falaq, terungkai, terbuka simpulan-simpulan sihir, termasuk Qul Nas. Dua surah itu. Sebab itu kalau kita tengok orang yang meruqyah, perawat-perawat Islam lah, yang merawat orang yang bukan hanya kena sihir ataupun kena jin, penyakit-penyakit fizikal pun boleh dirawat dengan ruqyah. Di antara ayat-ayat yang masuk dalam susunan ayat yang dibaca ni, Al-Fatihah, awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, akhir surah Al-Baqarah, apa lagi, termasuklah surah 3 kul ini. Itu akan menjadi ayat yang memang lazim di dalam bacaan-bacaan ruqyah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awazu minal janni wa 'ainil insani hatta nazalatil mu'awwizatan, falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Rawahu Tirmizi. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW selalu membaca ta'awuz, biasa daripada gangguan jin dan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulullah amal itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulullah baca. Itu sebelum turun ayat Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas. Rasulullah baca itu selalu. Rasulullah selalu membaca ta'awuz untuk minta perlindungan yang biasa daripada gangguan jin dan tatapan jahat manusia, itu ain, pandangan mata.
sehingga turun surah Muawwizatain, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas ni. Ya. Setelah turun dua surah ini, maka baginda membaca kedua-duanya dan meninggalkan yang lain-lain. Dia tumpu kepada mengamalkan atau meminta perlindungan dengan membaca dua surah ini. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'awudzu minal janni wal 'ainil insan. Mohon perlindungan daripada gangguan jin dan tatapan jahat manusia. Nabi SAW memohon dijaga oleh Allah daripada gangguan jin atau syaitan dan gangguan manusia yang dengki dengan baca doa baginda sendiri. Bila turun dua surah ini, maka Rasulullah membaca berulang-ulang surah Al-Falaq dan juga An-Nas ini. Keutamaan surah Al-Falaq dan An-Nas, Nabi SAW memohon perlindungan dengan kedua surah ini. Dengan kedua surah ini sahaja kerana kedua surah ini memiliki makna yang umum dan meliputi semua aspek perlindungan yang diperlukan. Itu sebenarnya. Tapi dengan penuh yakin. Ada yang baca ni masih takut-takut lagi. Keluar rumah, baca Qul a'udzu bil falaq tapi masih itu belum yakin tu. Kalau dah keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, baca ayat kursi, baca ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri khalaq, dengan penuh yakin tu memang insya-Allah Allah akan lindungi dia daripada sebarang kejahatan insya-Allah. Ya, rasanya itu sajalah untuk malam ini. Jadi semoga Allah memberkati kita semua dan memberkati kita di bulan Rajab ini dan menyusul tiba bulan Syaban nanti. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Amin ya rabbal alamin. Jadi rasanya itu saja. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.